Okey, sila. Baca Hafizuddin. Ciri-ciri mukmin yang berjaya dalam kehidupan. Ciri-ciri ketika solat. Itu adalah merendah diri dan merendah hati. Kedua, khusyuk perbuatan hati dan khusyuk perbuatan fizikal. Ketiga, khusyuk perbuatan hati adalah merendah diri kepada Allah SWT dan hatinya tidak berkenan untuk mengingati lainnya. Keempat, khusyuk perbuatan fizikal adalah ketenangan, gerakan semasa beribadah, tetap dan tidak tergesa. Okey, terima kasih Hafizuddin. Okey, ni yang pertama tadi, wallazina hum fi salatihim khashi'un. Ciri yang pertama Allah sebut dalam surah Al-Mu'min tadi, iaitu apakah orang yang dalam solat dia tu khusyuk. Jadi makna khusyuk ni lah dia. Khusyuk dia maksudnya merendah diri, merendahnya hati. Itulah makna dia. Jadi kita rasa diri kita ni berbanding Allah SWT ni, kita ni tak ada apa pun. Kan Allah bagi kita nafas, Allah bagi kita makan, Allah bagi kita minum, Allah bagi kita akal, Allah bagi kita janggut saya kata kan, Allah bagi kita hidung, Allah bagi kita tangan, semuanya Allah bagi. Kalau kita nak semayang, nak angkat tangan tanpa keizin Allah pun kita tak ada apa. Jadi itulah makna khusyuk. Kita berharap kita solat tu kita ni tak ada apa berbanding Allah SWT. Itu maksudnya rendah diri. Kan macam kita tengok kita nak jalan nak jalan kalau kita kat rumah tu kan, kalau orang tua cakap kita nak dengar pun tak boleh dengar. Kalau orang tua tu kita jalan pun bongkok macam tu kan. Tu panggil rendah diri lah. Rendah diri. Itu maksud dia. Jadi bukan faham khusyuk tu hanya faham fokus macam tu. Tak. Khusyuk tu adalah jiwa kita, perasaan kita. Sebab tu di sini dia ada perbuatan hati, ada perbuatan fizikal. Dari apa-apa juga perbuatan tu kita menganggap semua itu adalah kerana Allah Ta'ala. Kita tangan ni bukan milik kita, kaki tu bukan milik kita, hati bukan milik kita, semuanya milik Allah SWT. Bila-bila masa yang Allah nak tarik, Allah akan tarik lah. Mana tahu kita solat yang sah, Allah tarik nikmat kita, apa kaki tak ada gerak ni, kita pun tak tahu. Itu semua Allah punya. Tapi yang paling penting, kita rasa segalanya itu semua bila kita solat, kita mengharapkan Allah itulah pencipta. Kita ni tak ada apa. Itu maknanya khusyuk. Dalam bukanlah dengan kita faham macam tu ada keharusan. Kalau handphone kita berbunyi, kita boleh matikan. Tapi kita tak khusyuk. Sebab apa kita matikan? Kita beranggapan Allah SWT, kita nak bertemu dengan Allah SWT, kita matikan handphone tu. Itu antara perkara-perkara yang perlu kita faham. Wallazi nahum an salati fi salatihim khashi'un. Dalam solat mereka tu, kalau kita orang tu nak berjaya, dia kena khusyuk lah dalam solat dia. Tapi dalam hal lain bukanlah tak bermakna tak boleh fikir. Jadi kita kena cubalah fokus juga. Paling tidak pun kita faham ayat-ayat Al-Quran. Paling tidak pun kita fahamlah tasbih-tasbih dalam solat. Kita fahamlah tahiyat tu apa. Ni surah Al-Fatihah makna pun tak faham. Jadi itu agak berat. Kan? Sami Allahu liman hamidah. Kita kan tak boleh faham. Tapi kalau tak boleh faham tak ada masalah, kita belajar lah. Jadi kita cuba, itulah panggil kita nak rasa zuknya, nak rasa keindahannya salat. Kita buatlah perkara-perkara tersebut. Kita faham intisari Quran, intisari doa-doa. Kita baca tahiyat, kita tahu doa sujud, kita faham makna dia. Itu lebih baik daripada kita tak faham apa-apa, rugi. Jadi itulah makna khusyuk. Kita cuba memahami apa yang dituturkan. Kita cuba memahami seolah kita ni sedang berbicara dengan Allah SWT. Ini makna khusyuk. Boleh faham jelas? Jelas Ustaz. Okey, kita pergi yang ciri yang kedua. Allah sebut wallazina hum anil laghwi mu'ridun. Okey. Iaitu mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Sekarang kita nak faham apa makna sia-sia ni. Okey, cuba siapa nak baca? Yang kedua ni. Saya Ustaz.
Sila. Yang segala perkataan ni. Ya. Segala perkataan, perbuatan, perhatian dan perasaan seorang mukmin jauh daripada perkara yang sia-sia. Yang kedua, segala kegiatan seorang mukmin dipenuhi perkara-perkara yang berfaedah seperti berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menuntut ilmu, merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, mencari rezeki yang halal dan sebagainya. Jadi apa makna sia-sia kat sini, siapa faham? Contoh lain, contoh mudah, sia-sia apa lagi? Apa contoh lagi sia-sia? Perkara yang tidak mendatangkan faedah. Contoh. Bagi satu contoh. Siapa nak bagi contoh? Bagi satu contoh perbuatan yang sia-sia. Main game. Main game lagi. Ada lagi contoh lain? Ada contoh lain? Ada lagi contoh? Siapa nak bagi contoh lain? Macam mana? Siapa lagi? Meninggal solat. Meninggalkan solat. Okey, mumtaz. Ada lagi? Tu tepat. Lagi? Ada lagi? Sia-sia. Macam apa? Ada lagi? Lakukan ibadah tanpa keikhlasan. Apa dia? Lakukan ibadah tanpa keikhlasan. Okey, mumtaz. Itu mumtaz lah. Okey. Jawapan dia inilah macam Afiq Jan sebut, macam Aiman sebut. Tapi kalau main game tu sia-sia ke? Tak. Okey. Dalam ayat ini bukanlah menceritakan tentang sia-sia tu main game, pergi jalan-jalan, lepak kedai kopi misal katalah. Yang pergi petang-petang lepak bawah pokok, tengok duduk saja-saja sembang dengan kawan. Kalau kita faham lah sia-sia betul tak? Tapi adakah itu termasuk dalam ayat ini wallazina hum fil lagwi mu'ridun? Itu adakah itu yang kita faham? Al-lagwu tu. Adakah kita faham al-lagwu tu adalah orang yang yang lalai? Adakah itu makna dia? Tak. Makna dekat sini para pelajar kita tengok kat sini lah. Saya nak tunjukkan pelajar. Kadang-kadang kita nak baca ni, ni dah kita kata setiap pembacaan kita ni kita kena meluas. Bukanlah untuk kamu nak exam saja kadang-kadang, tapi supaya saya mengajak kamu ni supaya berfikir lebih ke hadapan. Tapi tak adalah masalah exam. Cuma saya nak menggambarkan bahawa jangan hanya satu baca saja. Sekarang kita ada Google, boleh baca macam-macam. Ini saya tunjuk Tuhan. Macam mana kita nak faham kat sini? Kita kena buka tafsir Quran lah. Macam tu, ayat Quran. Macam tu. Tengok. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Ada makna lain. Wataqaddama fil baqarah makna lagwi adalah apa? Wazzaka fala makna lil i'adah. Itu makna macam tak nak bayar zakat. Ada yang kata waqala dhahak. Ulama besar. Innal lagwa hadha syirk. Sesungguhnya sisi itu adalah syirik. Ada yang kata Al-Hasan, makna lagu tu adalah al-ma'asi. Jadi kita nampaklah ada dua makna kat sini lah. Adanya syirik, adanya ma'asi. Jadi pada belajar kalau kita buat satu perbuatan yang sampai boleh mendekatkan syirik, itulah kita panggil perbuatan al-laghu. Kalau perbuatan tu boleh menyebabkan kita hampir pada maksiat ataupun sudah sampai ke maksiat, itulah al-laghu. Maka itu takkan menjadikan ciri-ciri kita beriman. Contohlah kita lah. Kalau dia main game, main Mobile Legends, lepas tu dia buat sampai ada judi dan sebagainya, itu melebihi lah. Itu dah masuk kepada al-ma'asi. Main game sampai dah mempertuhankan game dah. Itu tak nampak lah game ni. Nak hampir pada syirik. Kalau tak ada game mati ni. Itu dia panggil syirik lah, hampir-hampir pada syirik. Jadi kena tengok kat situ. Al-laghu tu maksudnya orang yang ulama sebut sama ada dia buat maksiat
ataupun dia syirik kepada Allah SWT. Jadi kita tengoklah, contohlah Fizudin sebut tadi, main game. Kalau main game sampai berjadikan maksiat, main game kalau mak ayah panggil pun tak dengar. Main game kalau ustaz-ustaz suruh buka latihan pun tak hantar-hantar. Cuba tengok balik lah. Dekat mana lagu kita tu? Cuba semak balik. Kita tengok balik keutamaan kita datang ke sini. Bukan tak boleh, tapi tengok balik. Jangan sampai kita terlepas perkara utama kita. Sampai perkara yang tak sepatutnya kita buat, tak buat. Jadi kena tengok balik. Patut kita buat, kita tak buat. Tak patut tak buat, kita buat. Jadi kena tengok balik benda-benda tu. Jadi kena faham kat sini al-laghwu tadi maksudnya iaitu adalah syirik dan maksiat. Jadi para pelajar nak main game boleh, nak jalan-jalan boleh, nak bermusafir, nak travel pergi mana-mana boleh, nak lepak-lepak dengan kawan-kawan boleh. Tapi janganlah buat maksiat macam tu kan. Duduk saya saja tepi-tepi kan, betul ngorak-ngorak perempuan. Piwit, kacau-kacau perempuan pula. Janganlah gitu. Tu pada maksiat lah. Tapi kalau kita duduk sorang-sorang macam tu, saya saja baca buku kan, berangan-berangan tepi padang, tak apalah. Duduk tepi tasik tu, tengok-tengok ikan bergolek-golek, tak apalah. Bukanlah maksudnya lalai, sia-sia. Tadi tu kena faham betul-betul makna sia-sia di sini ya. Boleh? Ada soalan? Kemudian kita pergi seterusnya. Okey, kita kembali kepada perkara yang seterusnya, iaitu ciri yang seterusnya. Zakat lah. Okey. Siapa nak baca tak ciri yang seterusnya? Saya Ustaz. Okey, silakan. Menunaikan zakat. Zakat membersihkan diri daripada sifat bakhil, mementingkan diri, menolak bisikan syaitan yang menakut-nakutkan seseorang menjadi miskin. 2. Zakat membantu masyarakat Islam daripada berlaku kemiskinan. 3. Zakat dapat menghilangkan prejudis golongan miskin terhadap golongan kaya. Okey, syukran Zudina. Okey, Allah menjelaskan dalam surah ni wallazina hum lizzakati fa'ilun. Okey ya. Okey, itu maksudnya orang yang bukan zakat, orang yang dia nak menunaikan harta zakat tu. Sebab tu kalau kita faham dalam agama ni kan, Allah sebut, kalau kita perasan dalam Al-Quran, lepas solat mesti ada zakat, sebelum zakat mesti ada solat. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuqimunas salah wa ya'tunaz zakah. Betul? Betul lah? Betul tak saya baca? Betul. Wa aqimus salah, wa aqimus salata wa atuz zakah. Itu satu. Okey. Tolong kita baca Baqarah. Wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Sorry ya, saya baca silap dia. Wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Aqimus salah wa ita'iz zakah. Boleh juga kat situ ayat dia. Tapi nak faham kat sini ada perkataan dalam agama ni, lepas solat nak bagi tahu dalam kehidupan kita ni kan, solat ini memang tuntutan kita, hubungan kita dengan Allah. Ini solat. Sebab tu awal-awal mana perkara kan, wallazina hum fi salatihim khashyun. Solat dulu. Solat dulu. Solat utama. Yang kedua, zakat. Allah nak beritahu pada kita ni, hubungan dengan Allah kena jaga, dan hubungan dengan manusia pun kena jaga. Itu dia panggil fahamnya begitu. Dia tak boleh hanya kita solat tapi tak jaga hubungan kita dengan manusia, tak boleh. Kita tak boleh hanya menjaga hubungan dengan manusia, kita tak solat, tak boleh. Dia kena dua-dua sekali. Dua-dua sekali. Itu yang pertama. Kalau Allah sebut wa aqimus salah wa ita'iz zakah. Perkataan ita' ni yang menarik sikit lah. Dia kata daripada perkataan ata. Ya'ti. Okay, kita kat sini lah. Bila ata ya'ti, sorry ya. Ata ya'ti maksudnya datang. Okay, ni siapa-siapa lah, siapa-siapa yang zakat saya kata kan. Dalam zakat ni para pelajar, kalau kita nak bagi zakat ni kan, nantilah mana tahu antara kamu ni jadi pegawai zakat ke, pegawai agama ke. Zakat ni sebenarnya bukan orang yang cari zakat. Zakat tu yang cari orang.
Sebab Allah kata wa ida'iz zakah. Kita nak bagi zakat, kita cari orang. Oh, siapa dia? Oh, ada beradik. Oh, kawan-kawan. Itu peranan zakat sebenarnya. Zaman sekarang terbalik. Kita yang pergi kepada zakat tu tak? Kita isi borang tu, isi borang ni, isi borang tu. Bukanlah tak boleh. Tapi Al-Quran dulu, dia menjelaskan, bukan dulu lah. Al-Quran menjelaskan, kita nak faham zakat ni, pemerintah yang kena turun ke lapangan. Pemerintah yang kena cari rakyat yang susah. Itu peranan nak keluarkan zakat. Orang kaya cari orang susah. Begitu. Sebab tu kita tengok pada Khalifah dulu. Khalifah Umar. Kita tengok Khalifah Umar. Dia malam-malam dia pergi jalan tengok orang susah. Macam tu. Itu orang kata Khalifah dulu. Cuba tengok sekarang ni kan. Saja tanyalah. Ada tak YB pergi ketua kita susah? Ada tak YB ketua rumah? Assalamualaikum. Nak hantar beras boleh? Ada tak YB ada? Siapa ada kat tangan? YB datang rumah. Tak ada. Ada kat tangan? Apa Zuri Zulkifli? Alhamdulillah. Kalau ada, alhamdulillah. Tapi tengok seorang je tengok. Cuba dah tengok. Apa ramai lah siapa-siapa duduk kat Kuantan ni kan. Siapa kenal YB Kuantan? Siapa kenal YB Tanjung Lumpur? Siapa kenal YB Paya Besar? Kita tak kenal. Saya kenal lah. Tapi tengok bagaimana kehidupan kita begitulah. Bukan tak ada masalah, tapi bukanlah semua tak baik. Kita nak beritahu ikmah Al-Quran tu bagaimana. Kalau kita kaya ni kan, contohlah alhamdulillah kamu kaya nanti, bagi zakat kita turun. Bukan nak duit aku lah mari-mari. Nak duit aku lah mari-mari tak. Kita tolong cari kan. Bawa dia ke sini, bawa ke sana, ke situ. Macam tu. Semampu kita yang mungkin lah. Kalau kita tak mampu nak bagi duit, kita tolong carikan dia kepada orang ni. Pakcik tu ada kawan kita susah lah, bagi dia beras sikit. Macam tu. Itu dia panggil ita'iz zakah. Itu pertama lah. Zakat ni kita faham dia ada haul. Dia ada cukup nisab kan. Dia ada cukup haul. Haul tu tahun. Itu. Cukup haul, cukup nisab, baru ke zakat. Kalau nisab sekarang ni, saja kongsi lah. Nisab sekarang lebih kurang dalam 19,000 setahun lah. 19,000. Contohlah kamu kerja, kamu dapat gaji sebulan 1,000 kan. 1K sebulan. Kita ada 12 bulan, baru 12,000. Cukup nisab tak? Tak. Tak cukup. Haul cukup setahun. Tapi tak cukup nisab. Macam tu. Tak cukup. Tak perlu lah bayar zakat. Zakat apa tu. Tapi zakat fitrah kena bayar lah. Contoh lain saya nak bagi saja dah. Ada orang tu dia gaji dia cukup-cukup dalam 20,000 lah dia dapat. 20K setahun. Tapi anak dia 5. Kan. Rumah satu rumah. Itu. Satu kereta. Cukup tak kena kira semua pemajaan harian dia. Tu kata kita ni kena tengok jugalah. Bukan tengok abah bayar zakat belum? Ni bapak abah dah bayar yang ni. Bukanlah, nak tahu cara mudah kena pejabat agama lah. Pejabat agama cuba kira sendiri cukup tak? Dia masuk 19,000 ni kita ada lebihan. Contohlah gaji dia 30,000 kan. Gaji dia 30,000. 30,000. Ada lebih lagi 20,000. Dah pakai 10,000 lah setahun. Ada lagi kurang. Ya ada lagi lebih. Barulah kurangkan zakat. Tak banyak pun. 2.5 je. 2.5 je. Tu. Okey, itu zakat lah. Okey. Jadi kita tengok sini kalau kita contohlah Khalifah Umar Abdul Aziz kan. Masya Allah hebat gila. Dia pegang kerajaan Bani Umayyah tu 2 tahun setengah je. Kalau zaman dia tu kata baca sejarah dia, nak bagi zakat, contoh kan, kalau kita baca dia A nak bagi pada B, tak perlulah bagi B, saya, kau bagi kat kawan saya C tu. Dia nak bagi pada orang C pula, saya dah ada dah ni, bagi kat orang D. Nak beritahu kat zaman Umar Abdul Aziz, tak ada orang miskin. Tengok, zakat dah tak tahu nak buat apa dah, duit dah banyak. Tapi tengok, kenapa ada kerajaan yang adil, kerajaan yang melaksanakan undang-undang dan ekonomi Islam. Kita sekarang tengoklah yang berhormat semua kaya-kaya. Kita kaya tak? Tak kaya-kaya pun. Jadi bukan saya nak kaum burukkan YB tak. Tengok
seimbang tak agama kita tu? Macam mana kita nak faham? Macam mana kalau lah kamu satu hari nanti jadi YB lah. Satu hari jadi YB kan, kalau minat jadi politik, tengok betul-betul. Kamu kena imbang agama tu. Kalau bagi keutamaannya rakyat macam mana? Kena tengok tu. Kamu dah boleh mengundi nanti kan. Kamu kena faham betul-betul. Siapa pemimpin yang kamu kena pilih. Bukan kerana parti. Kamu kena tahu dia ni boleh buat kerja tak. YB tu kerja dia apa? Berkhidmat untuk kamu lah. Ini dah undi dia lari. Kenal kita pun tak, padahal kita undi dia. Orang mesti jangan undi lah. Jadi kena faham betul-betul. Itu nak cari pemimpin lah. Sebab dia akan menjaga kebajikan rakyat. Dia akan tahu tuan kita. Itulah peranan pemimpin-pemimpin tu. InsyaAllah kalau semua yang adil, InsyaAllah tak adanya kemiskinan. InsyaAllah. Okey. Ada soalan? Tak ada. Kita pergi. Ustaz, saya ada soalan Ustaz. Ya. Kan tadi Ustaz cakap kerajaan yang adil, pemimpin yang adil Ustaz kan? Macam mana kalau macam Malaysia kita menggunakan sistem demokrasi, maknanya sistem undi, rakyat yang memilih pemimpin. Macam mana kalau kita memilih pemimpin yang gagal untuk melaksanakan tanggungjawab, adakah kita terpalit sekali ke Ustaz? Tak. Kan kita kan masa mereka undi kan diorang bawa spanduk apa ni? Apa nama tu? Apa istilah dia? Macam lupa nama istilah dia pilihan raya ni. Dia punya perkara-perkara baik tu lah. Kamu undi saya mendapat ni, kamu undi saya dapat ni. Begitu tu kan. Kita percayalah kan. Kita undi berdasarkan begitu. Tiba-tiba jadi sebaliknya. Tak ada apa pun. Dia berdosa, dia tak melaksanakan amanah dia, nanti kan tengok. Dia berdosa, ya. Katakanlah macam kita dah nampak dia sebelum memerintah pun macam mana cara dia memerintah parti dia sendiri. Tapi kita still undi dia. Adakah kita terpalit juga sedangkan kita dah tahu dia macam mana, sistem parti dia macam mana, prinsip dia macam mana? Okey. Sebab tu dalam Quran Allah sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kamu hendaklah bertolong-tolong dalam kebaikan. Jangan kamu tolong dalam al-ismi wal 'udwan, iaitu dalam dosa dan maksiat. Sendiri faham, sendiri nilailah. Jadi kamu kena tengok sendirilah. Kamu rasa sokong ni macam mana? Kamu nak mengangkat kebaikan ke kemudaratan? Macam tu sendiri kena fikirlah. Kena fikir bagaimana kita nak menguruskan. Wallahualam, saya jawab secara umum sajalah. Nanti kena tengok sendirilah. Tengok sendiri. Sebab cuma Al-Quran dan Surah Maidah sebut gitulah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu bertolong dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kamu bertolong dalam dosa dan kemaksiatan ataupun permusuhan. Jadi pilihlah baik-baik. Kamu sendiri yang tahu siapa yang kamu pilih. Begitulah. Wallahualam. Okey. Terpalit tak palit, kita sendiri pilih lah. Kalau kita sokong, kita dapat pahala lah. Tapi kita menggalakkan dia buat dosa, dapatlah dosa kat situ. Sebab kita dah tahu dia buat dosa. Umpama kita tahu dulu kaki curi, kita jadi dia menteri kewangan. Kita salah kita yang undi dia. Tu orang bagi kalau dalam bidang sekarang demokrasi, undi ni satu kewajipan lah. Satu kewajipan. Ada ulama sebutlah gitu. Wallahualam. Okey. Boleh? Ustaz, kalau undi satu kewajipan, kalau tidak undi maknanya satu kesalahan lah Ustaz? Ya. Sebab apa satu kesalahan? Sebab apa satu kesalahan? Contoh, kita ada 5 orang, contoh 5 orang sampai kecil lah. 5 orang Okey, kita ambil 10 orang. Dia 10 orang Kita nak undi orang ke 10, orang ke 9 lah. Okey, 2 orang ni lah. Okey, orang yang orang si A ni baik. Orang B ni tak baik. Macam katalah. Tapi yang undi baik ni 2 orang. Okey, yang baik ni kan si A. Tapi yang B ni dah kawan dia 3. Jadi 3-2 dah. Kita 3 orang tak undi lagi. Kita dah membiarkan maksiat berlaku. Dah biarkan maksiat berlaku. Kita tahu undi kita patut diletakkan pada tempatnya. Tapi kita tak melaksanakan. Macam itulah. Kita terbaliklah kesalahan. Bukan kesalahan dosa banyak. Tak. Situlah tanggungjawab kita tak melaksanakan. Kenapa tak undi? Ada satu video ada saya tunjuk lah. Video yang budak-budak mengundi ketua yang salah. Adalah nanti saya tunjuk video tu. Boleh?
Wallahu a'lam. Okey. Boleh Boleh Ustaz, terima kasih. Seterusnya menjaga kehormatan diri. Siapa nak baca? Sikit lagi. Saya Ustaz. Ya, sila. Menjaga kehormatan diri. Langkah untuk melahirkan kebersihan jiwa, rumah tangga dan masyarakat Islam. Langkah melindungi kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat melalui usaha memelihara maruah daripada sumbangan haram dan perzinaan. Okey. Kat sini Allah sebut auzubillahi minasyaitanir wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Okey. Ni Allah kata supaya kita menjaga kehormatan menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan ni bermaksud kita ni jangan melakukan perzinaan lah. Jangan melakukan perzinaan. Perzinaan tu bukan hanya zina mata, bukan tu. Perzinaan ni masuknya sesuatu kan, perkahwinan begitulah kan. Itu baru zina. Bila zina ni, na'udzubillah, macam-macam musibah akan berlaku. Jadi kita nak menjaga kehormatan diri. Baik lelaki, baik perempuan, kena jaga kehormatan diri dah. Kalau dewasa ini kita tengok kadang-kadang macam-macam hal adanya skandal dan sebagainya. Na'udzubillah kan. Jadi kena tengok perkara-perkara tersebut. Jadi kena jagalah. Tu lelaki lah. Kamu sini ada yang dah 20, 19. Kalau nak kahwin, bersiap sedia lah. Macam kata banat nak kahwin kan. Kena bersiap sedia lah. Tapi kena tengok dulu keupayaan kita, kemampuan kita bagaimana kan. Kamu bukan sekarang lah, nanti kamu nak kena tengok betul lah. Kau tak mampu janganlah kahwin. Macam tu. Sabarlah, puasalah, bekerjalah, kumpullah duit. Jadi kena jaga betul-betul kehormatan diri. Lelaki nak kawan perempuan kawan elok. Jangan sampai nak kawan, nak ngorat-ngorat, lepas tu tak jadi kahwin. Misal kata, tu janganlah. Macam tu. Jangan bagi harapan dan sebagainya. Dia kena tengok betul-betul. Tu kalau perempuan, kalau datangnya seorang lelaki yang yang baga-baga nak kahwin lah, nak terimalah. Semua ada hak. Nanti insyaAllah bila masuk form 5 kita akan belajar tentang perkahwinan. Kita akan tengok sebenarnya. Yang penting kamu sekarang jagalah kehormatan diri. Kita pun dalam bilik pun dah kita mulalah. Sebenarnya terang sebelum ni, jaga pakaian. Laki pun ada kehormatan diri. Laki dengan laki pun ada kehormatan. Ini dalam bilik pakai sop pendek. Kawan-kawan walaupun lelaki ada aurat kena jaga. Jadi kena gitulah. Blekat-blekat okey lah. Jadi buka baju masih okey lah. Ni pakai sop pendek, na'udzubillah, dah kenapa begitu? Jadi kena batas-batas tu, pergaulan tu kena ada. Jaga kehormatan diri, bukan untuk diri kita saja, untuk masyarakat. Ini yang kita nak faham dah. Tetapi kalau kita dah berkahwin, tak ada masalah. Illa malakat aymanuhum. Kan kamu dah kahwin, pulang itu kamu punya. Illa ala azwajihim, pada isteri-isteri kamu. Tak ada masalah. Itu ada hak. Sebab tu Nabi sebut, sambung macam soalan Nafizuddin tadi kan. Nabi kata, ada seorang sahabat kan Nabi kan. Dia kata, mafhum macam ni lah. Dia kata, Nabi, kenapa kamu kata bersetubuh dengan isteri tu dapat pahala? Itu kan. Sahabat tanyalah lebih kurang kan. Dapat pahala. Lepas tu Nabi kata, bukankah kalau kamu berzina itu mendapat dosa? Dia panggil mukhalafah. Mukhalafah maksudnya kita nak dapat kontradik tu. Jadi benda kalau kita buat dosa, takkan benda yang baik tu tak dapat pahala. Begitu. Kalau maksudnya kalau dia berzina dapat dosa. Kalau dia buat dengan kalau dia bersama dengan isteri dia dapat pahala. Itu bermaksud dia. Maksud sama dengan tadi Azudin ni. Kalau kita buat benda baik dapat pahala lah. Tapi kalau kita bersama benda yang tak baik dapatlah dosa. Jadi itulah yang kita faham, bagaimana kita nak faham perkara-perkara yang berikut. Macam tu. Boleh InsyaAllah Okey. Yang terakhir siapa nak baca? Terakhir ni. Dah sini. Saya Ustaz. Okay. Seorang mukmin tidak akan mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya serta menyempurnakan amanah itu dengan sebaiknya. Apabila dia berjanji atau mengadakan perjanjian, dia menepati janji tersebut. Mengkhianati janji merupakan salah satu daripada sifat orang munafik. Okay, sebab tu Allah sebut dalam
Sebab tu Allah sebut wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Okey. Ini nak bagi tahu menepati janji. Kadang-kadang tu kata kalau kita tak boleh janji orang, jangan janji. Tu. Kalau kita tak mampu buat, kita terus terang. Jadi kita jangan bagi janji palsu. Kalau kita dah beri amanah, kita kena laksanakan tanggungjawab tu semampunya mungkin. Jangan tak laksana langsung. Jadi kita kena cubalah. Kalau bagi contoh cikgu-cikgu bagi kerja, amanah dah tu. Kena buat kerja lah. Kena buat kerja, kena hantar ni tu. Kena buat, nak dah siap, main dah. Kan? Dah siap, boleh lah nak main game ke, nak berjalan-jalan ke, nak borak-borak. Laksanakan amanah. Dalam konteks kita ni pelajar, kamu ni seorang pelajar. Amanah kamu belajar. Dapat SPM, result yang baik, Alhamdulillah. Result yang tak baik pun Alhamdulillah. Tapi amanah tu menentukan kejayaan kita. Kalau kamu amanah, insyaAllah kamu belajar sungguh-sungguh, Allah akan bagi. Allah akan bagi. Kalau kita tak amanah dengan ilmu, kan, memang kita akan lupa. Macam tu dengan Quran. Kamu hafal Quran, tapi kalau kita hafal Quran, kalau kita tak amanah Quran, kita tak ulang Quran, kita dah mempermainkan Al-Quran. Itu amanah tu. Allah dah bagi kita anugerah. Allah dah bagi kita kekuatan, kefahaman, akal yang cergas untuk hafal Quran. Tapi kita tak jaga amanah. Aduh. Jadi amanah ni penting lah. Itu konteks belajar lah. Setiap orang ada amanah dia. Setiap orang ada amanah. Ibu bapa ada amanah dia. Ibu ada amanah dia. Ketua ada amanah dia. Pekerja ada amanah dia. Pemimpin ada amanah dia. Semua orang ada amanah yang perlu ditepati. Semampu yang mungkin lah. Ini belum buat dah kata, apa ni payah sangat ni. Jangan gitu. Kena cuba dulu lah. Kalau tak cuba macam mana kita nak tahu. Tapi kita kena cuba. Kalau mampu kita katakan mampu. Kalau tak mampu katakan tak mampu. Itu kita kena sikap amanah. Dan ciri yang kat sini sifat orang munafik ni. Ni kena tengok juga ni pada belajar. Kan? Wa iza wa'ada akhlafa Nabi sebut. Wa iza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, dia khianat. Nabi sebut ayatul munafiqi salas. Kan? Ciri-ciri munafik ada 3. Tu para pelajar, kita nak kata orang munafik ni sedar diri kita dulu kan. Nak kata orang kafir, nak kata orang munafik, nak kata orang fasik, kita ni kena tengok diri kita ni. Kita nak kata dia macam-macam, kita tengok balik. Saya pernah sebut dulu Imam Ahmad Hanbal, orang tanya dia, macam mana kita nak tahu orang ni baik ke, orang tu tak baik ke? Dia kata apa? Kamu balik, pergi tengok cermin. Situ kamu tahulah kamu baik ke tak baik. Jangan tengok orang lain tu. Tengok diri sendiri dahulu. Tu kita nak faham kat situ supaya kita tahu. Jangan tengok orang lain, tengok diri sendiri dulu. Kita ada amanah, kita laksanakan baik-baik. Tu kesempatan ni untuk belajar. Amanah kamu belajar ambil SPM tak lama pun, setengah-setengah. Belajarlah sungguh-sungguh. Buatlah kerja baik-baik. Ada cikgu latihan bagi kerja, buatlah kerja baik kan. Kehidupan ni memang akan ada tekanan. Kehidupan ni memang akan ada kepayahan. Kehidupan ni memang ada susah senang. Mana ada kehidupan yang senang? Tak ada yang setiap hari senang. Ada yang susah. Belajarlah. Belajar sikit jangan tak belajar langsung kan. Latihan malam-malam tu buat. Dah buat main dalam game. Macam tu. Itu tuntutan dia. Jangan buat benda-benda lain. Itu. Nak main game, nak main sukan-sukan tak ada masalah. Tapi amanah kita sama. Amanah. Iaitu belajar. Itu belajar. Belajarlah sampai habis. Dah habis SPM nak sambung diploma. Diploma nak sambung degree. Degree sambung master. Master sambung PhD. PhD sambunglah sampai matilah belajar. Itu amanah. Penting setiap orang ni ada amanah. Itu. Jadi macam kamu tengok ada orang tak amanah. Kita teranglah. Ni apa ni, ni apa ni. Kita bagi tahulah. Itu. Faham tak tu? Faham Okey. Sorry Faham Ustaz. Okey, yang terakhir, sorry ada satu lagi. Menjaga salat. Siapa nak baca? Yang terakhir ni. Saya Ustaz. Okey, terakhir. Menjaga solat, mendirikan solat dengan khusyuk tanpa pada waktu tepat pada waktunya dengan sempurna. Menyempurnakan segala rukun solat dan adab-adabnya. Ya, jadi Allah masih ni Allah sebut wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Dekat ayat pertama ni banyak ayat penutup dah. Ayat pertama Allah sebut wallazina hum fi salatihim khashi'un. Allah jelaskan lagi solat ni dia akan menghubungkan banyak perkara.
dan dia kena hafizun, dia kena menjaga, dia kena memelihara. Jadi kita kena cubalah menjaga. Kadang-kadang ialah manusia ni memang alpa, kadang-kadang kita ni kadang lambat, kadang cepat. Itu biasalah, fitrah manusia. Tapi janganlah selalu begitu kan, selalu begitu. Kadang-kadang kita subuh lambat, kita dah awal, tapi dah terlambat, kita solatlah segera. Jadi kita kena tengok, kena tunaikanlah, jaga solat tu sebaik-baik yang mungkin. Kena tengok betul-betul, buat rukun-rukun dia yang baik-baik, buat adab-adab dia yang betul-betul. Itu kita cubalah. Kita kena jaga solat kita, dan insyaAllah bila kita buat perkara-perkara tersebut, insyaAllah kita akan kita akan jadi ciri-ciri mukmin yang berjaya. Bukan senang, tak susah juga, tapi dia memerlukan satu kesungguhan untuk melakukan perkara tersebut. Wallahualam. Ada soalan? Okay, ni baca-baca boleh baca sendiri, kepentingan, usaha-usaha dan sebagainya boleh baca sendirilah. Okay, wallahualam. Ada soalan? Kemudian kita habiskan di sini.